Assalamualaikum dan apa khabar semua, Coach Aizat di sini. Antara soalan yang Coach selalu dapat ketika bulan Ramadan adalah waktu mana terbaik untuk bersenam. Tapi sebelum Coach jawab soalan itu, anda perlu tahu kenapa perlu kekal aktif dan bersenam ketika berpuasa. Pertama sekali, untuk tingkatkan semula aktiviti fizikal. Ketika berada dalam fasa berpuasa ataupun fasting, badan kita akan cuba preserve ataupun simpan tenaga apa yang ada. Perasan tak, ketika berpuasa kita akan kurang bergerak. Kalau yang ada jam fitness tu, cuba tengok perbezaan jumlah langkah harian anda pada hari biasa dan hari berpuasa. Ini juga antara penyumbang kenapa ada yang tidak turun berat badan meskipun berpuasa, sebab masih tidak mencapai kalori defisit. Sebagai contoh, pada hari biasa boleh burn sampai 1800 kalori, tetapi ketika berpuasa hanya burn 1400 kalori saja dalam sehari sebab kurang bergerak, kurang aktif. Ini dikenali sebagai metabolic adaptation. Tapi kita boleh offset pengurangan ini dengan meningkatkan aktiviti fizikal harian. Tidak semestinya buat sesi workout yang intens, tapi boleh kekal aktif seperti cuba target minimum 8000 langkah sehari. Bukan sahaja untuk bantu kurus, tapi untuk kesihatan yang paling utama. Yang kedua, mengelakkan pengurangan jisim otot dan kemerosotan prestasi fizikal. Kajian menunjukkan jisim otot mula berkurangan di minggu ketiga apabila kita tidak bersenam. Untuk mengelakkan kehilangan jisim otot ataupun muscle atrophy, otot kita perlukan rangsangan. Tidak perlu melakukan sesi workout yang heavy, beban yang sederhana pun sudah memadai. Target 2 hingga 3 kali seminggu. Jadi kepada yang bangga sangat berat badan turun ketika berpuasa tu, saya nak tanya kepada anda, tahu tak berapa banyak yang turun itu adalah lemak dan berapa banyak adalah otot? Okey, apa yang kita nak adalah pengurangan lemak, bukannya pengurangan otot. Selain itu, prestasi anda juga akan merosot apabila anda stop bersenam untuk tempoh masa yang lama. Sebelum puasa boleh jog sampai 5 km, tapi time raya berjalan rumah ke rumah untuk open house pun dah semput. Oleh itu, senaman penting untuk elakkan pengurangan jisim otot dan juga kemerosotan prestasi fizikal. Okey, kembali ke soalan utama, waktu mana terbaik untuk anda bersenam di bulan Ramadan ini? Terdapat dua perkara penting yang anda perlu beri perhatian. Pertama adalah hidrasi dan kedua adalah gula dalam darah, iaitu tenaga kita. Dari segi hidrasi, sebab kita puasa Islam bukannya puasa intermittent fasting, kita tak boleh minum air kan. Jadi sangat-sangat penting untuk elakkan dehydration ataupun kehilangan air. Kalau tahap sampai dehydration yang teruk, kita boleh mengalami simptom seperti pening, nadi laju, kejang otot, kabur penglihatan, kulit kering dan lain-lain, serta boleh pengsan. Tenaga ataupun gula dalam darah kita, apabila kita bersenam, badan kita boleh gunakan kedua-dua karbohidrat dan lemak sebagai tenaga. Nisbah penggunaan kedua-dua tenaga ini bergantung kepada intensiti senaman. Lebih intens, lebih tinggi heart rate ketika exercise, lebih banyak karbohidrat yang akan digunakan. Tapi ketika berpuasa, sebab tak makan, badan kita tak dapatkan karbohidrat melainkan apa yang tersimpan di hati dan otot, iaitu glycogen. Jadi kalau yang buat senaman intensiti tinggi ataupun tempoh masa yang lama ketika berpuasa, anda berisiko untuk mengalami hypoglycemia ataupun kekurangan gula dalam darah. Antara simptom hypoglycemia adalah penat yang teramat, degupan jantung laju, tak boleh fokus, keresahan ataupun anxiety, penglihatan kabur, berpeluh dan boleh pengsan. Jadi mengambil kira kedua-dua faktor yang sangat penting ini, ada 3 waktu yang disarankan ataupun yang dibolehkan untuk anda bersenam. Pertama adalah sebelum berbuka, kedua selepas berbuka dan ketiga sebelum sahur. Okey, pertama sebelum berbuka iaitu dalam tempoh 1 hingga 2 jam sebelum. Apa kelebihannya? Pertama sekali, cuaca tak panas pada waktu petang tu, jadi kurang kehilangan air disebabkan persekitaran. Kelebihan kedua, berdekatan dengan waktu berbuka, jadi kalau anda mula rasa simptom dehydration ataupun hypoglycemia, anda boleh terus berhenti bersenam dan tidak perlu tunggu lama untuk anda minum dan makan. Tapi antara kekurangannya adalah anda akan rasa kurang bertenaga sebab ini di penghujung waktu puasa anda. Memang semula jadi kita akan sedikit dehydrated dan kurang gula dalam darah. Oleh itu tidak sesuai untuk melakukan senaman yang intensiti tinggi. Jadi pada pendapat saya, sebelum berbuka ini lebih sesuai kalau sekadar senaman, brisk walk ataupun jogging santai untuk dapatkan steps harian anda. Okey, waktu kedua adalah selepas berbuka. Kelebihannya adalah anda dapat tenaga dan air yang secukupnya. Tapi kekurangannya adalah anda perlu tunggu selepas makan, terutamanya yang melantak ketika berbuka itu. Dan bergantung kepada berapa banyak anda makan, anda mungkin perlu tunggu 2 hingga 4 jam baru sesuai untuk anda bersenam. So kalau nak bersenam selepas tarawih tu, sesuailah memberikan masa untuk anda hadam dan serap tenaga dan nutrien-nutrien. Tapi kekurangan satu lagi selepas berbuka adalah ini di penghujung hari anda, jadi memang akan rasa penat. So confirm malas nak bersenam pada waktu malam melainkan yang berdisiplin tinggi. Lepas tu tidak disarankan untuk bersenam dalam tempoh 1 jam sebelum tidur. Okey, yang ketiga adalah sebelum sahur. Ini adalah selepas anda bangun. Okey, kelebihan yang pertama, badan anda sudah dapatkan tenaga yang diperlukan. Okey, sangat-sangat cukup untuk badan anda hadam apa yang dimakan ketika berbuka tadi. Jadi untuk workout sahur ini tak perlu makan heavy untuk pre-workout. Sekadar makanan ringan dan minuman air berkafein pun dah sangat bagus. Kelebihan kedua, suasana best, sejuk pada waktu ini. Okey, yang ketiga, lepas bersenam boleh terus ambil sahur, iaitu post-workout meal anda. Namun kekurangan bersenam pada waktu ini adalah anda perlu berdisiplin untuk bangun awal. Dan kalau yang suka bersenam di gym tu, barangkali gym tutup lah pada waktu ini, melainkan gym 24 jam. Jadi itu antara 3 cadangan waktu di mana anda boleh bersenam di bulan Ramadan ini. Namun mana yang paling sangat amat terbaik?
adalah terpulang kepada anda. Setiap orang mempunyai preferensi yang berbeza. Yang penting anda buat. Yang penting anda masih bersenam, masih aktif ketika di bulan puasa ini. Dan kalau yang bersenam sebelum berbuka tu, pastikan anda aware dengan simptom-simptom dehydration dan juga kekurangan gula dalam darah. Okey, itu saja untuk kali ini. Kalau anda mendapati video ini bermanfaat, coach sangat menghargai kalau anda boleh tekan like, subscribe dan share informasi ini kepada yang memerlukan. Semoga kita jumpa lagi. Sekian.